Assalamualaikum. Kita sambung tentang aplikasi penyelidikan genetik. Penyelidikan genetik dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Pertama ialah kegunaan aplikasi penyelidikan genetik ialah sains forensik, terapi gen dan genealogi genetik. Apa itu sains forensik? Sains forensik ialah bidang sains dan teknologi untuk menjalankan kajian tentang penyiasatan penjenayah, mengenal pasti dan mengesahkan kronologi suatu kejadian berdasarkan bukti-bukti saintifik yang diperolehi. Berperanan penting dalam sistem perundangan dengan menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Biasanya dia tengok macam cerita CSI tu, macam mana pegawai forensik ini akan mengambil sampel-sampel dari tempat kejadian, utamanya untuk ambil DNA lah, sampel DNA rambut ke sel kulit ke sel-sel. Semasa siasatan, bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau daripada seseorang yang terlibat, dianalisis dan dianalisis di makmal. Keputusan analisis dibentangkan di mahkamah. Aplikasi yang kedua ialah terapi gen, bertujuan untuk memperbaiki gen-gen mutant yang abnormal, yang tidak normal, yang cacat, yang boleh menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, hemofilia, anemia sel sabit. Teknik ini dijalankan dengan menyisipkan gen normal ke dalam sel atau tisu badan manusia untuk menggantikan gen yang rosak. Menyisipkan gen normal ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan gennya rosak. Kita tengok macam mana proses terapi gen dijalankan. Langkah pertama ialah sel stem dikeluarkan. Sel stem dikeluarkan. Sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Yang kedua, gen normal dimasukkan ke dalam virus. Kemudian virus yang termodifikasi kat sini adalah terubah suai, dicampur ke dalam sel stem pesakit dan sel stem pesakit berubah secara genetik. Sel tersebut disuntik semula ke dalam pesakit dan sel yang diubah secara genetik menghasilkan protein ataupun hormon yang dikehendaki. Kemudian kita tengok gambar raja macam mana terapi gen. Pertama, sel stem dikeluarkan daripada pesakit. Ambil sel stem daripada pesakit. Kemudian ni langkah pertama. Langkah kedua, gen normal dimasukkan ke dalam virus. Gen normal dimasukkan ke dalam virus. Gen ni mungkin kita dah boleh dapati daripada orang yang sihat lah. Dimasukkan dalam virus. Yang ketiga, virus termodifikasi dicampurkan dengan sel stem pesakit. Kat sini dicampurkan. Kita tengok kat sini, ni sel stem, ini virus tadi. Kemudian langkah ketiga, sel stem pesakit berubah secara genetik. Kalau kita tengok kat sini, ni virus tadi. Dalam virus ni ada gen yang normal, ada gen yang normal. Kemudian ni sel stem pesakit. Sel stem pesakit tengok virus dia serang sel stem pesakit.
dalam virus ni ada gen yang normal. Okey, bila dia masuk ke dalam sel stem ni, dia akan mengubah sel stem pesakit berubah secara genetik. Sebab tadi bila virus tu dia suntikkan gen yang normal masuk ke dalam sel stem. Ni sel stem, ni virus. Dalam virus ada apa? Dalam virus ni ada gen yang normal. So dia suntikkan ke dalam ni, jadinya dalam sel stem tu tidak ada telah berubah lah dia punya maklumat genetiknya. Kemudian dimasukkan sel tersebut dimasukkan semula ke dalam pesakit. Okey, itu namanya terapi gen, menyisipkan. Maksudnya ialah terapi gen menyisipkan gen yang normal ke dalam pesakit. Itu terapi gen. Yang ketiga ialah genealogi genetik, ialah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah sila atau susu galur. Susu galur suatu keluarga. Susu galur. Susu galur. Kumpul genetik untuk menentukan salah sila dan juga susu galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya menggunakan ujian DNA. Kesan penyelidikan genetik terhadap manusia ialah dapat mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan juga dalam pertanian. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan penyelidikan yang telah timbul disebabkan oleh sifat manusia. Okey, teknologi kejuruteraan genetik ialah istilah yang digunakan pada pengubahsuaian genetik suatu organisma. Okey, dipanggil sebagai sains kejuruteraan, dikaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik atau GMO, terapi gen. Okey, teknologi DNA rekombinan adalah teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik yang baru untuk mencipta DNA hybrid. DNA hybrid maknanya DNA dari dua spesies yang berbeza. Contohnya DNA dari tumbuhan dikombinasikan, digabungkan dengan DNA dengan bakteria. DNA manusia dikombinasikan dengan DNA daripada ulat. Okey, teknologi rekombinan. DNA rekombinan. Contoh yang lebih terperinci adalah penghasilan insulin manusia melalui bakteria. Okey, ambil gen insulin daripada manusia. Ada DNA dia, dalam DNA ada gen. Okey, ada enzim yang boleh potong. Dia dah potong, dapatlah gen insulin. Kemudian ada plasmid bakteria, dipotong juga, kemudian dicantumkan semula. So campurlah plasmid bakteria dengan gen manusia, dipanggil DNA rekombinan. Rekombinan makna gabungan semula. Kemudian bila bakteria ini plasmid ini dimasukkan dalam bakteria, bila bakteria menampai, dia akan hasilkan juga insulin. Okey, penghasilan ini dapat membantu orang yang mengidap diabetes mellitus. Kemudian kita tengok pula organisma termodifikasi genetik, GMO, singkatan bagi genetically modified organism, iaitu menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza dengan menggabungkan gen haiwan dan dengan gen tanaman ataupun gen bakteria. Okey, GMO menghasilkan organisma termodifikasi genetik dengan ciri baru yang tidak mungkin dihasilkan melalui proses persilangan tradisional ataupun pembiakaan. Okey, mengandungi beberapa perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Tumbuhan yang terhasil boleh menghalang serangga, perosak ataupun penyakit.
Teknologi ini diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung, kelapa sawit,